Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk asal-usul kejadian manusia mengikut pandangan falsafah barat mengikut teori Darwin. Untuk pengenalan, teori Darwin atau juga dikenali sebagai teori evolusi Darwin ini adalah salah satu teori yang membincangkan pendapat dari seorang ahli fikir barat. Teori ini telah disebarkan oleh ilmuwan dari barat yang bernama Charles Darwin 1809 hingga 1882. Teori ini membincangkan tentang satu perubahan pada manusia atau spesies secara perlahan, dan proses perubahan tersebut dikatakan mengambil masa yang panjang dalam menghasilkan kejayaan manusia atau spesies. Selain itu, teori tersebut terhasil apabila Darwin menjalani ekspedisi ketika beliau menjalani daratan atau merentas lautan Amerika Selatan. Teori yang dibawa oleh Charles Darwin ini adalah kesinambungan pada teori evolusi sebelumnya. Teori evolusi bukanlah pertama kali dibincangkan oleh Charles Darwin, tetapi telah wujud lagi seawal pada zaman Yunani. Namun kerana perubahan waktu dan pelbagai lagi aspek, teori evolusi seringkali diperbarui hingga ke saat ini. Teori ini banyak dijelaskan dalam buku The Origin of Species. Teori ini juga berpegang pada dua prinsip asas. Darwin juga menerima pelbagai reaksi dan kritikan sejurus selepas beliau menyebarkan teori evolusi ini. Justru Darwin juga menulis bukunya yang lain yang bertajuk The Descent of Man and Selection in Relation to Sex 1871. Buku ini telah ditulis oleh Darwin untuk membincangkan apa sahaja perubahan dalam teori evolusinya dan juga menguatkan lagi bukti kesahihan teori evolusi yang disebarkan oleh beliau. Jadi untuk isi pertama, saya perlu menguraikan tentang asal-usul manusia dan pengertian manusia mengikut teori Darwin. Jadi di sini Darwin menjelaskan bahawa teori evolusi olehnya adalah penciptaan sesuatu makhluk daripada satu nenek moyang sehingga terwujudnya manusia melalui modifikasi, adaptasi pada alam sekeliling dan pemilihan alam. Teori ini juga dikatakan terjadi dalam proses yang secara kebetulan dan dibahaskan dalam buku yang ditulis oleh beliau sendiri, dan Darwin berpendapat bahawa manusia di bumi dan binatang kera ini berasal dari nenek moyang yang sama, manakala binatang seperti gorila dan kera adalah keturunan terdekat manusia yang masih lagi wujud. Selain itu, bagi Darwin, dia menyatakan asal-usul sesuatu spesies itu adalah dari adaptasi sekeliling spesies tersebut. Sebagai contoh, apabila Darwin melihat spesies burung finch di Pulau Galapagos ketika pelayarannya, beliau menulis akan pahaman beliau oleh Tuhan, tetapi dari nenek moyang yang sama, dan perbezaan hanya kerana atas alasan adaptasi terhadap alam sekeliling. Bukan itu sahaja, Darwin juga mengatakan bahawasanya asal-usul manusia ataupun spesies bagaikan pohon yang mempunyai banyak cabang dan ranting lalu ke sudut ranting yang paling muda. Jadi terhasillah definisi keunikan sesuatu makhluk hidup itu. Terdapat juga penulisan yang merumuskan bahawasanya Darwin juga berpendapat bahawa manusia tidak pernah wujud berjuta tahun dahulu, tetapi hanya mula wujud pada tahun kewujudan monyet primat. Hal ini dikatakan monyet ini kemudiannya melalui evolusi dan menjadi makhluk separuh manusia dan akhirnya manusia seperti hari ini. Saya juga ada meletakkan gambar untuk panduan anda tentang bagaimana daripada binatang kera terhasilnya manusia. Okey, untuk isi kedua, saya perlu menghuraikan tentang unsur-unsur penciptaan manusia mengikut teori Darwin. Jadi teori Darwin ini mempunyai dua hujah ataupun konsep utama. Pertama, beliau mengatakan semua kehidupan di bumi adalah daripada asal-usul nenek moyang yang sama. Dan kedua, evolusi digerakkan secara pemilihan alamiah. Bagi Charles Darwin, beliau berpendapat untuk proses evolusi sesuatu spesies berlaku, tiga mekanisme perlu wujud, iaitu pemilihan alamiah, pemilihan seksual dan juga pewarisan sifat-sifat perolehan. Untuk pemilihan alamiah, manusia akan mempunyai unsur-unsur perbezaan daripada induk mereka walaupun secara umum mereka seperti sama dengan induk asal. Ini adalah salah satu prinsip natural selection tentang unsur manusia yang wujud dalam teori Darwin. Bagi pemilihan seksual pula, Darwin mengatakan perkara ini bergantung kepada para lelaki untuk mendekati wanita atau sesama jenis. Hal ini seperti jantan yang mampu bersaing dengan yang lain akan dapat meninggalkan banyak anak berbanding jantan yang lemah. Selain itu,
Darwin juga mengatakan manusia juga mempunyai keupayaan untuk mengalami pengubahsuaian dalam karakter atau ciri mereka. Dalam penciptaan unsur manusia tidak juga dijadikan melalui perancangan Tuhan atau mana-mana pihak. Sebaliknya secara rawak dan tanpa tujuan. Isi ketiga adalah tentang manusia pertama mengikut teori Darwin. Dalam buku berjudul Descent of Man yang ditulis oleh beliau 12 tahun selepas buku berjudul On the Origin of Species, Darwin telah membincangkan secara lebih terperinci tentang manusia pertama mengikut teori evolusinya. Hal ini dijelaskan beliau di dalam buku tersebut di mana Darwin mengatakan pemilihan seksual pada peringkat yang lebih maju atau kedua akan membawa kepada terjadinya Homo sapiens. Jadi Homo sapiens ini secara biologi dimasukkan sebagai manusia maju. Bagi Darwin, kita semua berkait rapat antara satu sama lain seperti saudara jauh atau dekat maupun seperti keluarga. Beliau juga berpendapat jika manusia dapat melewati waktu lampau, kita mampu melihat nenek moyang kita mempunyai kaitan sama ada bersama haiwan maupun tumbuhan. Darwin juga mengatakan keluarga asas manusia mengikut proses teori evolusi ini adalah terdiri daripada hominin, iaitu kumpulan primat yang merangkumi kera besar seperti gorila atau chimpanzee. Dan Darwin mengatakan rekod fosil bersama kajian DNA manusia dan spesies kera telah membuktikan bahawa manusia ini mempunyai nenek moyang yang sama dengan chimpanzee pada 6 juta tahun yang lalu. Hominin awal ataupun manusia awal mengikut pandangan Darwin adalah Ardipithecus ramidus, iaitu spesies yang berusia 4.4 juta tahun dari Ethiopia. Spesies ini dikatakan mempunyai rangka yang hampir lengkap serta banyak sisa gigi dan sisa rangka yang lain. Tengkorak spesies ini sangat mirip dengan kera dan dikatakan mempunyai otak kecil seperti chimpanzee. Apa pula pandangan teori Darwin tentang hubungan manusia dan pencipta? Jadi bagaimana yang diketahui oleh khalayak ramai, teori ini dibawa oleh Charles Darwin dan terkenal dengan fahaman tentang kejadian manusia tidak berlaku kerana wujudnya pencipta atau Tuhan, tetapi hanyalah secara kebetulan di bumi ini. Namun, walaupun dalam teori evolusi Darwin tidak menceritakan bahawa Tuhan tidak menciptakan manusia, tetapi dia mengaku dia adalah seorang yang bukan etis seperti apa yang dikatakan oleh penulis zaman moden tentangnya. Jadi Darwin juga pernah mengatakan Tuhan ini wujud tetapi bukanlah punca kewujudan manusia. Kerana bagi Darwin, Tuhan memberi jalan untuk manusia dan alam mempunyai interaksi sehingganya terjadi teori evolusi. Kemudian, apakah tugas dan tujuan manusia diciptakan mengikut teori Darwin? Mengikut teori Darwin, teori ini tidak menyatakan kenapa dan mengapa manusia diciptakan. Namun, teori ini banyak membincangkan bagaimana manusia mampu hidup di alam ini secara kebetulan. Selain itu, teori ini juga menyentuh tentang untuk apa manusia perlu ada spesifik karakter atau ciri demi untuk menjadi antara yang dapat bersaing antara satu sama lain untuk hidup di alam ini. Justru teori Darwin ini berpendapat bahawa manusia diciptakan secara kebetulan hanya kerana berdasarkan kebolehan manusia untuk kelangsungan hidup. Kemudian, untuk isi ke-6 tentang perakhiran manusia, dikatakan dalam teori Darwin apabila manusia itu gagal untuk bersaing dengan manusia atau spesies yang lain dalam mengikut prinsip yang diterangkan dalam teori evolusi Darwin seperti pemilihan alam dan pemilihan seksual. Jadi jika manusia itu gagal dalam menandingi cabaran untuk mengatasi pemilihan alam dan seksual, maka manusia ini tidak dapat meneruskan hidupnya dan juga meneruskan keturunannya. Jadi, apa kesan kepercayaan konsep manusia pada teori tersebut? Teori Darwin ini telah mampu memberi banyak kesan kepada manusia hingga ke hari ini. Hal ini kerana nilai kesucian dan kesanggupan telah tiada lagi dalam konsep manusia moden. Bukan itu sahaja, dalam aspek rohani juga telah terkesan kerana peningkatan manusia yang tidak lagi mempercayai penilaian sesuatu berdasarkan wahyu, namun lebih kepada falsafah dan sains semata-mata. Selain itu, kerana kewujudan kepercayaan konsep manusia pada teori tersebut oleh sebahagian masyarakat, pihak gereja sangat menentang teori yang dibawa oleh Darwin. Hal ini kerana pihak gereja mempercayai konsep manusia terjadi oleh hasil kerja Tuhan. Jadi Darwin ini tidak diterima oleh sebahagian ahli gereja dengan baik.
Perkembangan teori evolusi bukanlah pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin, tetapi telah wujud dari berabad yang dahulu sebelum hadirnya teori evolusi yang dibawa oleh Darwin ini. Dan konsep ini telah diusulkan oleh beberapa para ilmuwan sebelumnya. Dan teori evolusi telah wujud dari zaman Yunani kuno lagi. Selain itu, pada zaman Anaximenes selepas Yunani kuno, kemudian diteruskan oleh Empedocles, Lucretius, Al-Jahiz, Ibnu Miskawayh, Ikhwan As-Shafa dan ilmuwan Cina Zhuangzi. Pada masa sebelum teori ini disabarkan dan diperbaharui oleh Darwin, manusia diletakkan dengan konsep teori evolusi yang mana manusia adalah organisme yang diciptakan Tuhan. Tetapi pada masa yang sama, ada falsafah yang mengatakan manusia diciptakan dari benda yang tidak wujud. Kesimpulannya, teori Darwin telah membawa perubahan kepada teori evolusi yang terdahulu dan menjadi salah satu bukti kepada penyebaran ilmu dan kritikan teori dalam masyarakat di bumi ini. Walaupun teori evolusi Darwin ditentang sebagai masyarakat, namun pemahaman teori evolusi Darwin ini dilihat diterima sebagai ilmuwan juga. Hal ini secara tidak langsung telah meneruskan pengajian dan penulisan tentang teori evolusi dengan lebih mendalam dan menjadi alat rujukan untuk masyarakat akan datang. Jadi, teori Darwin ini perlu dikaji oleh para ilmuwan hari ini supaya kita dapat memperbaharui rujukan terdahulu tentang konsep Islam menurut pandangan teori Darwin. Masyarakat pula perlu membuka minda dan penerimaan sendiri dalam mengkaji sesuatu perkara. Hal ini secara tidak langsung dapat membuka ruang untuk masyarakat membuat perbincangan yang baik tentang sesuatu isu dan fahaman tentang perkara seperti konsep Islam. Jadi, manusia dapat membawa kemajuan dalam diri sesama sendiri dengan menambahkan ilmu yang sedia ada. Okey, kemudian kita akan pergi kepada ulasan artikel. Jadi, salah satu artikel yang telah dipilih oleh saya adalah artikel yang berjudul Harun Yahya dan kritikannya terhadap teori evolusi Darwinism. Penulisan ini adalah salah satu hasil laporan kertas kerja atau tesis oleh Abdul Halim bin Ibrahim, seorang penuntut sarjana pengajian Islam di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Tesis ini mengandungi segala kritikan oleh Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwinism. Selain itu, penulisan oleh penulis juga mengandungi latar belakang tentang teori evolusi Darwinism dan Harun Yahya. Penulis juga mengkaji dan menganalisis kritikan-kritikan yang dibuat oleh Harun Yahya itu. Komentar saya terhadap karya ini adalah salah satu pendekatan yang baik dalam membincangkan topik tentang teori evolusi Darwinism. Saya merasakan dengan usaha penulis untuk mengkaji kritikan Harun Yahya adalah salah satu cara yang bagus kerana jarang sekali kita mampu melihat rujukan di internet yang menganalisis dan mengkaji tentang kritikan Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwinism. Jadi, ini menambahkan lagi rujukan sedia ada di internet dan mampu membantu ramai pihak yang ingin mengetahui tentang teori evolusi Darwinism dan kebincangan teori tersebut. Selain itu, penulisan oleh penulis tidaklah terhad kepada karya ini sahaja, tetapi penulis juga mempunyai karya yang lain, sebagai contoh The Bioethical Challenge for Muslims dan Maqasid Al-Syariah, aplikasi dalam aspek muamalat dan kehartaan. Penulis banyak menulis karya yang berkaitan dengan falsafah Islam. Justru karya oleh penulis sangat bagus untuk dijadikan rujukan, terutamanya untuk pelajar yang sedang melakukan pengajian berkaitan dengan pengajian tentang falsafah Islam. Kesimpulannya, penulisan oleh penulis banyak memaparkan kesungguhan Harun Yahya dalam mengkritik teori evolusi Darwinism walaupun mempunyai latar belakang kehidupan yang mencabar. Kesungguhan Harun Yahya dalam menyebarkan dakwahnya tentang kebincangan teori evolusi Darwinism jelas wajarnya dicontohi masyarakat hari ini. Hal ini secara tidak langsung dapat mengikat masyarakat yang sentiasa berusaha untuk memastikan sumber ilmu dalam kalangan masyarakat berasas dan bukan hanya berdasarkan sambutan baik oleh masyarakat sahaja. Kritikan yang berbeza mampu membidas ilmu yang jelas salah dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, usaha Harun Yahya dalam mengajar ilmu dan mempunyai latar belakang pendidikan yang hebat juga perlu dicontohi. Hal ini kerana dengan wujudnya ilmu yang tinggi dalam diri kita, mampu menganalisis sesebuah rujukan atau teori yang salah. Kita juga dapat menyebarkan fahaman yang betul dan tidak melanggar konsep agama Islam itu sendiri. Perkara ini penting bagi masyarakat sentiasa dapat menuntut ilmu yang masih lagi berada dalam skop ajaran agama Islam. Pendidikan yang tinggi juga memudahkan kita untuk didengari masyarakat kerana masyarakat hari ini kebanyakannya menghormati ahli falsafah yang punya ilmu pendidikan yang tinggi. Justru jika kita ingin menyebarkan sesuatu fahaman dan membidas fahaman sedia ada, kita sewajarnya menyiapkan diri dengan pendidikan yang berkualiti. Hal ini juga supaya kita mampu mengkritik dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek seperti dari aspek agama dan sains.
Akhir sekali, penulisan oleh penulis tentang kajiannya terhadap kritikan Harun Yahya telah mampu menyatakan bahawa umat Islam yang ingin terlibat dalam pro-Darwinisme adalah sama sekali salah dari ajaran agama Islam. Justru hal ini telah membantu setiap persoalan dalam diri pembaca dan juga medium yang baik untuk rujukan pembaca tentang teori evolusi Darwinisme. Cadangan saya dari sudut pendidikan ialah saya berharap agar wujudnya satu kajian lanjut tentang kritikan oleh Harun Yahya tentang teori evolusi Darwinisme. Saya berharap seperti ini adalah kerana masih kurang rujukan di internet yang khusus dalam mengkaji kritikan Harun Yahya terhadap teori evolusi. Jadi dengan kita menambah jumlah rujukan dan kajian, kita dapat mewujudkan banyak lagi kritikan yang berbeza tentang teori evolusi. Manakala cadangan saya dari sudut penulisan pula, saya berharap agar lebih banyak buku tentang teori evolusi Darwinisme diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana setelah pembacaan dan rujukan yang dilakukan oleh saya melihat masih kurang rujukan yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini penting kerana mampu menjadi medium yang betul kepada para pembaca, kerana saya khawatir terjemahan sendiri oleh pembaca mampu membuatkan terjemahan itu menggunakan keadaan yang salah sekaligus menyangkal rujukan yang asal. Akhir sekali, saya berharap agar adanya kajian yang melihat penerimaan masyarakat kita tentang teori evolusi Darwinisme, kerana saya ingin mengetahui tentang jumlah rakyat Malaysia yang terlibat dalam pro-Darwinisme maupun anti-Darwinisme. Nanti kajian ini mampu menjadi satu alat untuk para pekaji ilmu di negara kita mengeluarkan lebih banyak penulisan kerana negara kita kurang aktif dalam membidas teori evolusi Darwinisme yang menyentuh tentang kehidupan dunia ini. Justru saya berharap agar cadangan-cadangan saya ini suatu hari ini mampu dijalankan dengan baik. Jadi saya Nurul Akilah Binti Syamsul mengucapkan sekian terima kasih. Assalamualaikum.